Tes tes. Seratus 16 insyaAllah. 116 insyaAllah. Betul ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau jarak jadi okey? Jarak jadi okey? Tak, bukan. Suara sampai? Tes. 1, 2, 3. Okey, kalau tak nak tarik sikit. Orang kurus biasa. Saya nak sandar. Tak apa. Tak payah. Okey, insyaAllah. Tak apa. Boleh ni. Biasa insyaAllah. Tes. Okey. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah mengizinkan majlis ilmu yang kita jalankan ini berlangsung secara fizikal. Setelah lama kita bertemu di kaca laptop ataupun handphone. Dan kitab kita bincangkan di online, kita bincangkan tentang syarah Kitab Tauhid daripada kitab Sahih Bukhari. InsyaAllah saya akan cuba cari ruang dan saya beritahu jadual nanti bila untuk kita teruskan juga kaitan dengan boleh insyaAllah kita bincangkan macam mana, kerana sangat cantik. Ramai orang nak cerita tentang akidah dan kita tengok sendiri apa yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah berdasarkan kepada bab-bab yang dibincangkan. Dan apabila kelas fizikal kita mulakan, kita kembali kepada kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Daripada tadi saya cari-cari, nampak satu tanda. Tanda tu saya rasa betul dah. Kita sampai pada muka 116. Oleh kerana penceramah pun lupa di manakah tempat berhenti secara tepat. Jadi kita ulang kaji sekali imbas sebelum kita meneruskan pembacaan kita pada muka surat 116. Okay, insyaAllah. Matan yang kita syarahkan adalah kata-kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kata beliau, wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janani wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun wal imanu wahid wa ahluhu fi aslihi sawa' wat tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula. Pada muka surat 107. Tapi yang ada di 107 tu terjemahan terus. Sebab tu saya masih seperti yang saya sebut, kalaulah penterjemah mengekalkan teks matan paling kurang, teks matan tu lebih baik untuk kita bezakan antara matan dan juga syarah. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, beliau kata iman, beliau mentakrifkan iman. Oleh kerana ulang kaji, saya tak syarahkan semua matan ni sebab kita dah beberapa kali ulang. Cuma saya berikan ringkasan tentang perbezaan ulama ataupun kumpulan-kumpulan dalam Islam dalam memaknakan makna iman. Makna iman yang kita bincangkan di sini bukan berkaitan dengan maratibul iman, bukan Islam, iman, ihsan. Itu bab maratib, bab maratibul iman, level-level atau maratibul Islam, mana tentang tingkatan-tingkatan beragama. Jadi kalau bab tu ketika digandingkan kalimah Islam dan iman dan ihsan bersama, sudah tentu tiap-tiap kalimah itu membawa makna yang berbeza. Seperti mana dalam hadis Jibril. Ketika Jibril datang tanya apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan. Jadi tajuk kita bukan berkaitan dengan maratibuddin ataupun tingkatan-tingkatan agama. Kalau maratibuddin perbincangannya lain. Tajuk kita berkaitan dengan ta'rif iman dalam Al-Quranul Karim, dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kalimahnya bersendiri, itu dengan tidak disertakan dengan kalimah Islam dan tidak disertakan dengan istilah ihsan. Dan iman dalam skop perbincangan ilmu tauhid yang kita bincangkan sekarang adalah iman yang menyelamatkan seseorang di hari akhirat. Bukan juga kita bincangkan tarikh iman dan erti kata secara hukum fiknya. Hukum fiknya orang Islam ni siapa? Siapa mengucap kalimah syahadah, selesailah. Tak kira dia ni
Mana kita tahu dia munafik tak munafik, percaya tak percaya, itu hukum fiqh. Tapi bab akidah kita bincangkan ialah iman yang menyelamatkan seseorang di hari akhirat atau menyelamatkan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ketaatan adalah iman. Itu jelas. Cuma yang betul-betul masuk pada takrif iman, iaitu dikatakan sebagai musammal iman, yang dinamakan sebagai iman, apa dia? Terdapat beberapa qaul yang telah kita bincangkan dan kita ulang sekali imbas. Qaul pertama, qaul Ahlussunnah wal Jamaah, yang menggabungkan segala jenis ketaatan, iaitu iman melibatkan 3 komponen dalam diri kita, iaitu apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ikrarkan dengan lisan, apa yang kita lakukan, dan sudah pasti apa yang kita yakini dan amalkan dalam hati. Melibatkan tiga komponen: hati, lisan dan anggota badan. Saya tak nak ambil takrif yang detail, cuma saya nak ambil untuk mudah kita ingat. Ini pandangan siapa? Ini adalah qaul yang tepat, qaul ahli sunnah wal jamaah. Cuma jangan terkeliru dengan ada juga kumpulan ahli bid'ah yang memaknakan dengan makna yang sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu iman adalah apa yang diungkapkan dengan apa yang diyakini dalam hati, sesuatu yang melibatkan amalan hati, lisan dan anggota, sama macam ahli sunnah. Siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah Khawarij ta'rifnya sama seperti ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini. Cuma kalau kita tengok praktikalnya berbeza. Berbeza kat mana? Khawarij dan Mu'tazilah sama dalam mentakrifkan iman. Bab memasukkan, ya termasuk dalam iman adalah segala yang ketaatan, segala yang berkaitan dengan hati, mana i'tiqad hati, qaul lisan dan amalan perbuatan atau amalan anggota, sama. Tapi beza dengan ahli sunnah kat mana? Beza dalam bab yang lain, bab yang dalam iman, iaitu bab yang mengeluarkan seseorang beriman. Beza kat mana? Apakah yang mengeluarkan seseorang beriman? Khawarij dengan Mu'tazilah mengeluarkan orang daripada iman apabila seseorang itu melakukan dosa besar. Jadi dia sama dalam bab mentakrifkan pada peringkat awal, sama bahawa semua yang beriman adalah yang melibatkan 3 komponen tadi. Namun beza kat mana? Beza dalam bab apakah yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam. Jadi mereka mengatakan bahawa apabila seseorang Muslim melakukan dosa besar seperti zina, ataupun minum arak, ataupun mencuri, ataupun apa sahaja yang diistilahkan sebagai dosa besar menurut pandangan mereka, kerana tak semua pandangan mereka betul dalam bab dosa besar. Apabila mereka kategorikan bahawa seseorang itu telah melakukan dosa besar, maka Khawarij mengkafirkan. Mereka tidak ada istilah fasik. Tak ada istilah bila orang tu bila dia buat sesuatu dosa besar saja, dia terkeluar dari Islam. Terkeluar dari daerah Islam, mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi golongan Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Manakala golongan Mu'tazilah, dia tidak mengkafirkan, tetapi mengeluarkan. Dia keluarkan orang daripada daerah iman. Kerana siapa saja buat dosa, dia bukan lagi orang beriman. Tapi dia tak kata kafir macam Khawarij. Dia kata dia ada kat tengah-tengah. Dia tak pergi jadi kafir dan dia bukan orang beriman. Dipanggil al-manzilatu bainal manzilataini. Ada di antara dua kedudukan. Ini golongan Mu'tazilah yang diasaskan oleh Wasil bin Ata'. Wasil ibn Ata'. Jadi dia buat satu idea yang baru. Dia nak kafir, dia nak kata beriman, masalah. Dia tengok-tengok, dia tak ada kata beriman. Di mana boleh orang buat dosa besar kata dia beriman. Dia baca hadis-hadis, nanti kita akan baca lebih detail lagi. Dia nak kata kafir pun tak boleh. Ada ayat-ayat Quran dan dalil-dalil hadis yang menunjukkan bahawa orang tu belum kafir. Jadi dia ambil tengah-tengah.
Puncanya apa mereka ni? Ahlan wa sahlan. Punca utama mereka adalah mereka ketika bermasalah dalam memahami mana-mana dalil, mereka tidak merujuk kepada pandangan sahabat tabi'in dan tabi'in atau salafus salih. Kita ni kalau baca, fahamlah bahasa Arab macam mana sekalipun. Mahirlah dengan segala ilmu alat yang ada. Ada ketikanya kita akan berdepan dengan, kita akan buntu. Seolah-olah ada pertentangan dalil. Untuk mengambil pendirian, ada orang dicuba usaha sendiri buat penyelesaian, cuba keluarkan fatwa, cuba keluarkan, itu kalau orang alim lah. Zaman sekarang yang tak alim pun sama juga. orang yang dah mahir dengan ilmu. Zaman sekarang ada orang tak ada ilmu alat, bahasa Arab tak faham, qawaid usul fiqh, dalam bab usul fiqh tak faham, qawaid fiqhiyah pun tak faham, bab ilmu balaghah dengan 3 komponennya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi' tak faham langsung apa dia, tak faham dalam masalah ilmu nahwu dan saraf dan pecahan lughat, tiba-tiba banyak berfatwa. Itu zaman sekarang zaman lebih dahsyat. Mereka ini golongan yang tersilap pada zaman dahulu, mereka dari kalangan ulama ketika itu, dikatakan sebagai boleh dikategorikan sebagai penuntut ilmu, ustaz zaman dulu yang tersalah. Tak tahulah mereka dah kembali pada Allah, namun pemikiran mereka diwarisi. Jadi Wasil bin Atha, dia buat satu idea baru, tak jadi Islam. Dia kata siapa buat dosa besar, dia terkeluar dari Islam dan tak jadi kafir. Tak jadi kafir, dia duduk di tengah-tengah. Ini pemikiran golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. So dalam mentarifkan iman, kita perlu bezakan. Sebab apa? Sebab nanti kita terkejut. Khawarij pun sama lah macam Ahli Sunnah. Kadang-kadang kita bila baca, jadi kita akan jadi pelik. Ini golongan pertama. Kelompok pertama yang melibatkan 3 komponen. Kelompok yang kedua yang mengatakan bahawa iman cukup ikrar dengan lisan saja. Tak perlu buka nota dulu, saya saja nak test. Siapa? Dia kata cukup akur dengan lisan. Dia cakap lisan saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata Islam, iman dia. Dia dah cukup. Itu sahaja dah jadi iman dia sempurna. Siapa? Sebaik tak ada duit. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mereka adalah golongan yang kata lisan saja. Al-Karramiyah. Golongan Al-Karramiyah. Jadi cukup orang itu ucapkan kalimah La ilaha illallah. Hati dia macam mana tak kira. Bagi mereka, munafik pun orang Islam. Alasan dia mereka berhujah apa? Mereka berhujah dengan kaedah fiqh. Ramai orang kadang keliru. Dia belajar ilmu akidah. Mana akidah ni cerita tentang apa? I'tiqad. Cerita tentang hakikat satu perkara. Bila berhujah, dia pergi buka kitab fiqh kadang-kadang. 2 bidang yang bukan benda berpisah, tak. Tapi fiqh bincangkan tentang bab hak dia sebagai seorang Muslim, kewarganegaraannya terhadap negara Islam. Jadi kalau ucap kalimah la ilaha illallah, dia dapatlah zakat, dia dapatlah bantuan mana-mana. Maksudnya itulah istilah Islam secara zahir. Tak jadi syarat kita pergi cek hati dia beriman ke mana kita tahu isi hati dia. Dah dia mengucap kalimah la ilaha illallah, sama dia masuk Islam sebabkan betul-betul cintakan Islam, atau dia nak kahwin dengan perempuan dia suka, atau dia nak minta bantuan, kita tak tahu. Dia masuk Islam, kita beri hak-hak sebagai seorang Islam. Dan itu dalam bab fiqh, dalam bab fiqh kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah sebagai seorang Muslim. Ya. Tapi bab akidah tidak. Akidah kita tentang iman yang menyelamatkan dia di hari akhirat. Saya ulang balik ke situ. Iman yang kita bincangkan sekarang bukan dalam masalah dalam kaedah fiqh atau dalam ilmu fiqh. Iman yang kita bincangkan sekarang adalah iman yang menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi golongan Karramiyah, dia kata cukup akur dengan lisan. Hati pun tak perlu. Dia kata kalau semua dengan not bahawa semua kata kalau ada yang semua tu lebih bagus. Semua kata kalau ada semua tu lebih bagus. Tapi syarat dia kata cukup dengan lisan. Sempurnalah iman apabila seseorang itu ikrar dengan
dengan lisan. Golongan yang ketiga, jadi kumpulan ni Al-Imam Abu Ja'far Tahawi dan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah dah bantai kau-kau. Boleh baca baliklah pandangan mereka. Takrifan ketiga, golongan yang menghadkan bahawa iman itu ialah apa hanya berkaitan dengan hati je. Cukup hati beriman dan yakin dengan apa yang Nabi SAW bawa, itu yakin dengan Islam, i'tiqad bahawa Nabi itu adalah seorang Nabi dan Rasul, dan apa yang Nabi sampaikan adalah benar, i'tiqad, meyakini kebenaran Nabi, ataupun kerja hati yang hanya melibatkan hati, lisan tak terlibat, tangan tak terlibat. Di golongan ni yang kata cukup dengan amalan hati ni ada dua kelompok. Saya pecahkan dua, tuan. Yang tadi, yang pertama kata semua sekali, ahli sunnah wal jamaah, dan yang tompang sekali adalah khawarij dan mu'tazilah dalam bab tersebut. Yang kedua kata lisan saja, atau kita kata kelompok berapa dah? Kelompok 1, 2, 3, 4 dah. Kelompok keempat. Yang kata lisan saja, golongan Al-Karramiyah. Al-Karramiyah. Yang seterusnya, golongan yang kata hati yang terlibat. Golongan yang kata hati sahaja yang terlibat dengan ta'rif iman ni dalam musammal iman, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah dia mengatakan bahawa cukup dikenal Allah, ma'rifatullah. Iman tak iman, percaya tak percaya, nombor dua. Kenal je Allah, dah, dia dikira orang beriman. Sebab tu mereka ini selalu melaungkan istilah awwaluddin ma'rifatullah. Walaupun yang disebutkan oleh orang sufi itu lain. Jangan oh ni sufi ni. Jangan bantai dulu. Perkataan sama istilah tu. Tapi yang sufi dia kalau kata awwaluddin ma'rifatullah, adakah bererti proses ataupun kata dah masuk iman tu, ada lagi cerita lain. Okay. Ada orang sebut awwaluddin ma'rifatullah artinya kenal dulu baru ikrar. Mana al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau ditafsirkan dengan begitu, kita boleh bertolak ansur. Dalam keadaan kita kata tak sabit lafaz tu daripada bukan hadis Nabi, hadis tak sabit, perbincangannya lain. Tapi ada orang kata cukup dengan makrifah, kenal sahaja Allah, dia dah kira beriman. Itu iman yang selamatkan dia di hari akhirat. Apa maknanya? Kalau ada orang kenal Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun tak ikrar dengan lisan, walaupun dia tidak masuk Islam, tak beramal dengan amal Islam, dia adalah orang yang beriman. Sebab tu golongan ini mereka kata jangan kata Yahudi kafir. Untuk amalan zahir, ya, dia tak masuk, tak jadi orang Islam. Tapi mungkin sisi Allah dia adalah orang Islam. Dan mereka juga menggunakan istilah, saya tak kata semua. Mana sebahagian ada orang sebut tentang iman orang kafir di dunia, mukmin di akhirat. Tapi tak sama dengan golongan Maturidiyah, lain lagi. Tapi istilah ni maksudnya, siapakah yang dikatakan kafir di dunia, mukmin akhirat? Ialah orang-orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah pada pandangan mereka. Takut orang cut. Orang potong kat situ kata ustaz ni ngajar pelik. Okay. Kenal Allah, cukup kenal Allah, kata mereka, dia dah kira beriman, iaitu untuk Islam taklah. Kat dunia ni dia duduk kat negara, dia jadi Yahudi semua sekali, tapi di sisi Allah dia dah selamat. Jadi mereka ni mengisbatkan bahawa syurga itu bukan khas untuk orang Islam sahaja. Dan mereka dah jambatan kepada golongan batiniyah yang datang kepada semua mukmin kafir sama sahaja. Sebenarnya kita hanya berlakon, hakikat yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka bukan tak bawa dalil, tapi dalilnya dalil-dalil yang dibawa-bawa. Nak kata mereka tak juga ayat Quran juga dibawa. Dalil yang dibawa-bawa, yang dikait-kaitkan dengan pelbagai, menafsirkan huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, Allah tu zahir, Allah tu batin, Allah tu segala-galanya, kita tak wujud, yang wujud hanya Allah. Dah cerita lama-lama, akhir sekali kita ni yang buat maksiat pun Allah yang buat ni,
Dia ni golongan yang ghulat dalam bab ini. Siapa mereka? Mereka adalah golongan Jahmiyah. Jahmiyah ni, dia kata hati saya terlibat. Hati sahaja terlibat dan cukup kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan pemikiran ini diasaskan oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Golongan keberapa saya tahu, tapi masih kita tengok ada komponen lah, senang. Golongan yang kedua yang juga mengatakan bahawa iman itu hanya melibatkan hati, tapi hati tak cukup dengan kenal. Kenal, percaya dan yakin. Dia tak boleh kenal je, tak boleh tahu je. Dia kena percaya dan yakin, mengakur dengan kebenaran. Siapa ni? Siapa yang kata begini ialah golongan Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Kata iman itu ialah kita yakin, percaya dan yakin dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan yakin dengan Al-Quran dan Sunnah lah dan segala ajaran Islam. Kalau yakin saja, maknanya dia bukan tahu, dia belajar, tahu, yakin dengan kebenaran Islam. Dia telah pun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Abu Mansur ini, walaupun beliau berpandangan demikian, namun ramai di kalangan Al-Maturidiyah tak pegang, tak ikut beliau dalam bab ini. Al-Maturidiyah ramai di kalangan ulama Maturidiyah kemudian pegang pada qaul Abu Hanifah, mana Abu Hanifah ataupun qaul Ahlussunnah secara umum. Menunjukkan bahawa adanya mereka tahu, mereka pun akur kadang-kadang imam tersalah. Dan salah ini kesalahan macam mana? Kita nak letakkan kategori mana itu nombor 2, tapi tersalah dalam bab tersebut. Jadi golongan yang ni mengatakan bahawa hati saja cukup beriman dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan keberapa saya tak pasti. Yang penting yang libatkan hati. Dan seterusnya, golongan kelompok seterusnya mengatakan bahawa iman adalah sesuatu yang melibatkan hati dan lisan. Mana dua saja, hati dan lisan. Amalan, perbincangan sekejap lagi. Dia kata hati dan lisan. Cukup hati yakin dan mengucapkan la ilaha illallah. Mesti mengucapkan ikrar dengan lisan. Akur dengan kebenaran Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila dia yakin dengan hati, ucap dengan kalimah la ilaha illallah, selamatlah dia. Habis amalan macam mana? Amalan tidak termasuk sebahagian daripada Islam, sebahagian daripada iman. Walaupun mereka kata itu satu kelaziman. Artinya kalau dia dah ucap kalimah la ilaha illallah dan dia yakin, tak payah sebut pun, confirm dia akan taat. Jadi mereka ini masih mengeluarkan amalan anggota daripada takrif iman, namun mereka mewajibkan, melazimkan, mewajibkan, menjadikan dia sebagai salah satu daripada kelaziman terhadap iman. Apa beza dengan Ahlussunnah? Ahlussunnah kata ketiga-tiganya adalah komponen iman. Ketiga-tiga adalah komponen iman. Yang inilah yang jadi topik perbincangan yang detail yang Imam Ibn Abil rahimahullah, Ibn Abil Is nak bincangkan betul-betul. Sebab yang kata ni siapa? Bukan kaleng-kaleng. Yang kata begini adalah Al-Imam Hammad Ibn Abi Sulaiman, guru pada Imam Abu Hanifah, diikuti oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, diikuti oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah jami'an. Betul kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, perbezaan antara mereka dengan Ahlussunnah, kata Syekhul Islam, pandangan beliau, adalah perbezaan secara lafaz. Kerana mereka tidak menafikan adanya kewajipan untuk beramal, cuma perbezaan adalah dalam mentakrifkan. Begitu juga diikuti oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah dalam kitab yang kita baca sekarang. Mereka kata perbezaan itu perbezaan secara lafzi, mana lafaznya berbeza, cara mentakrifkan berbeza. Hakikatnya masing-masing mengiktiraf bahawa 3 komponen ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak syak di situ. Namun, imam-imam yang datang kemudian yang membincangkan perkara ini, mereka kata, walaupun kami sangat hormatkan kepada tokoh-tokoh besar ini, namun kesilapan tetap silap. Kesilapan tetap silap. Kesilapan tak satu kesilapan. Dan walaupun kami kata silap, kami tak keluarkan mereka daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka adalah imam-imam yang salah ijtihad dalam bab ini. Jadi tak boleh kata perbezaan ini hanya lafzi. Kalau kata secara lafzi, hanya nampak zahirnya berbeza, hakikatnya boleh dua-dua, semua boleh pakai. Nanti pemikiran mereka diwarisi, orang kata perkara ini betul. Jadi, keluarlah kebanyakan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah selepas bincangkan, mereka mentarjihkan bahawa apa yang disebutkan oleh imam-imam ini, mereka tersalah dalam mentakrifkan, dan takrif yang betul hanya takrif Ahli Sunnah wal Jamaah, jumhur Ahli Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh pengikut 3 mazhab, berbeza dengan imam-imam mazhab yang lain selain Abu Hanifah. Itu yang lebih tepat dalam masalah ini, dan kesilapan dalam mentakrifkan ini tidak mengeluarkan beliau daripada daerah Ahli Sunnah wal Jamaah, apatah lagi keluarkan beliau daripada Islam. Tak berlaku. Jadi mereka tetap Imam Abu Hanifah dianggap sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau tersilap dalam mentakrifkan iman. Jadi kalau orang yang tersilap bab ini, iaitu mengeluarkan sesuatu yang sepatutnya daripada iman, keluarkan dalam istilah ilmu akidah dipanggil sebagai golongan murjiah. Murjiah ni level dia, semua selain Ahli Sunnah tu dalam iman ni semua murjiah, hampir semua. Jadi yang tersilap, yang mengeluarkan sebahagian daripada bahagian iman daripada takrif iman. Jadi macam mana? Takkan nak letak nama imam-imam agung ni sebagai murjiah? Maka wujudnya istilah sekadar untuk memperkenalkan, dikenali sebagai murjiatul fuqaha dalam masalah ini. Jangan pula bantai semua masalah. Dalam masalah ini, mereka dinamakan sebagai ulama-ulama faqih dalam agama, orang-orang hebat, tapi tersilap mengambil sedikit daripada pandangan irja', pandangan murji'ah, sedangkan mereka imam-imam yang agung dan mulia dalam Islam. Namun kaul mereka, pandangan mereka menyepakati golongan irja' pada part tadi, iaitu mengeluarkan amal dari ta'rif iman. Adakah mereka tak ada hujah? Ini yang kita baca hari ini. Mereka ketika mengatakan bahawa amalan tak masuk dalam ta'rif iman, mereka bukan berkata begitu saja. Asya wa kalla. Hasya wa kalla. Tak mustahil imam-imam besar mengeluarkan satu pandangan ikut dia punya, ikut duk fikir buat status kan. Tak ada. Berfikir apa nak buat status hari ni, 1, 2, buat story. Tak, imam-imam bukan macam kita. Mereka kaji. Jadi apakah dalil mereka? Ini yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi mukadimah nak ambil masa kejap sambil nak fahamkan kita tentang tajuk yang akan kita baca pada hari ini, pada muka surat 116. Kenapa Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa iman itu asasnya adalah dalam hati dan mewajibkan untuk ikrar dengan lisan kerana ada dalil, sebabkan oleh beberapa dalil yang beliau bawakan. Okey. Jadi secara mudahnya Imam Abu Hanifah berhujah dengan beberapa dalil. Okey. Tengok muka surat 116 di tengah-tengah. Okey, atau tengok satu perenggan di atasnya sikit. Kenapa Imam Abu Hanifah kata begitu? Kata Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, ini kerana Imam Abu Hanifah melihat hakikat iman dari segi bahasa dengan disertai oleh dalil-dalil syarak yang ada. Manakala imam-imam yang lain melihat hakikat iman dalam uruf syar'i. Ini beza dia. Abu Hanifah tengok dari segi bahasa. Kata Abu Hanifah, dari segi bahasa beriman artinya percaya, tasdiq. Dan ada ayat Quran yang menunjukkan demikian, yang menggunakan kalimah iman dengan erti percaya. Jadi, manakala imam yang lain kata, kami tak tengok pada bahasa saja. Kami tengok pada uruf syar'i. Ayat Quran banyak yang memasukkan amalan-amalan anggota dalam
dalam iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Macam tu ayatnya, ayat surah Baqarah. Allah SWT tidak akan mensia-siakan iman kalian, iaitu bila turunnya perintah untuk tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Jadi ada golongan Yahudi dan golongan munafik kata, kalaulah kiblat sebenar orang Islam ke arah Baitullah, macam mana orang yang dah mati solat selama ni pergi arah Baitul Maqdis? Allah kata, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT tidak mensia-siakan iman mereka. Apa itu iman mereka? Semua ulama tafsir kata Allah tidak sia-siakan solat mereka. Jadi Allah menamakan solat dengan iman. Solat itu adalah melibatkan ketiga-tiganya. I'tiqad dengan hati, melibatkan orang solat. Mana solat dengan niat? Itu golongan yang sekarang ni nak sebut nama takut kena saman. Kan? Solat dengan niat, geng-geng begini, itu kumpulan-kumpulan zahiriah, kumpulan-kumpulan batiniah yang ada sekarang. Jadi solat melibatkan rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Ketiga-tiga yang melibatkan ketiga-tiga komponen. Allah namakan solat sebagai iman, dan juga dalil-dalil yang lain yang akan kita baca. Jadi mereka lihat kepada uruf syar'i. Uruf syar'i artinya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan banyak amalan-amalan anggota dengan takrif iman. Jadi dari segi bahasa macam mana? Ada jawapannya. Ada apa yang sekarang kita hari ini kita baca apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut beliau dalam mempertahankan kaul bahawa iman itu adalah ikrar tasdik dengan hati dan ikrar dengan lisan. Okey. Antara dalil-dalil yang digunakan di perenggan yang kedua atau ketiga. Perenggan ketiga. Antara dalil-dalil yang diguna oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah. Ashab artinya lebih tepat diterjemahkan dengan pengikut-pengikut. Ashab bukan kalau diterjemahkan lebih pada pengikut-pengikut. Antara dalil-dalil yang diguna oleh pengikut-pengikut Abu Hanifah rahimahullah atau radhiyallahu anhu, kebiasaannya dalam mazhab Abu Hanifah bila disebut nama beliau disebut radhiyallahu an, dan tak salah, boleh, walaupun secara urufnya radhiyallahu an diguna untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah iman menurut bahasa. Gariskan perkataan menurut bahasa. Dan itulah keyword kepada perbincangan ini. Jadi bukti pertama dikemukakan, iman menurut bahasa adalah ungkapan tentang tasdiq. Apa tasdiq artinya? Membenarkan, mempercayai. Itu tasdiq. Dari segi bahasa, orang yang beriman adalah orang yang percaya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalau umat yang lain yang mempercaya, yang beriman, iaitu yang percaya dan membenarkan yang berita yang dibawa oleh ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul. Okey, dari segi bahasa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala mereka kata Yusuf telah dimakan oleh serigala sebagainya, bila cerita ke ayah dia, apa mereka kata? Mereka kata kepada ayahnya, wa ma anta bimu'minin lana. Wa ma anta, sudah tentu kamu, wahai ayahku, tidak, sudah tentu kamu tidak percaya, bimu'minin lana. Kami bawa cerita ni, confirm lah ayah tak percaya. Dia pun tahu ayah tak percaya. Jadi dah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami. Dia nak buktikan betul sangat, memang tak logik ni. Jadi dia nak menipu, jadi kata memang tak logik yang dibawa. Jadi kataan yang digunakan, wa ma anta bimu'minin lana. Di kalimah mu'min maknanya percaya. Dan semua ulama kata betul lah maknanya
Maksud itu percaya. Kalimah mukmin, seorang mukmin dari segi bahasa dalam kisah ini, Allah menggunakan kalimah mukmin untuk memaknakan bahawa percaya, iaitu membenarkan. Dan tentu kamu tidak membenarkan kata-kata kami atau tidak mempercayai kami, iaitu engkau tidak mempercayai kami. Dalam kalangan mereka ada yang mendakwa bahawa ahli bahasa Arab telah sepakat mengatakan iman bermakna tasdik atau membenarkan. Jadi mereka berhujah dengan yang ni. Dari kalangan pengikut Abu Hanifah kata tak ada khilaf. Ijma' ulama' kata. Kalau mereka dengar kuliah-kuliah di kalangan pendukung kaul ni, mereka kata tak ada siapa berbeza pandangan bahawa iman maknanya tasdik. Artinya, kata Ibn Abil Is, kalau kamu dengar mereka hujah, ada di kalangan mereka kata tak ada khilaf. Iman itu artinya tasdiq. Itu membenarkan. Tasdiq. Seterusnya, makna dari segi bahasa ini, iaitu membenarkan dengan hati, iaitu at-tasdiqu bil qalbi, merupakan suatu yang wajib ke atas hamba dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman maknanya apa? Dari segi bahasa kata membenarkan. Jadi iman artinya apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah yang membawa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala atau berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang yang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sampai sini jelas hujah mereka. Itu menggunakan hujah bahasa, dan hujah bahasa salah satu daripada hujah yang diterima dalam perbincangan ilmiah. Cuma bukan cukup satu. Bab ilmu ni perlu kepada hujah-hujah yang lain. Namun bab bahasa mereka dah hujahkan. Kemudian mereka kata ikrar, iaitu ikrar dengan lisan, merupakan satu syarat berjalannya hukum Islam di dunia. Jadi selepas dia percaya, kena ikrar pula. Ini adalah mengikut salah satu daripada dua pendapat sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. Mana yang berhujah benda ni ada dua kelompok. Nampak hujah sama tapi pecah pula. Ada yang kata kena ikrar, iaitu mesti ikrar dengan lisan. Ada yang kata cukup dengan hati. Jadi kata Syekh ringkaskan kata ikrar adalah syarat untuk dia dikira sebagai seorang yang beriman di dunia ini, iaitu hukum fiqahnya lah dari segi kewarganegaraan negara Islam. Ini adalah mengikut salah satu daripada dua pendapat sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. Okey, Syekh tak nak bincang banyak, saya dah lepas dah. Sekarang bawa ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalil lain daripada ayat Quran berkaitan dengan orang-orang yang mengucapkan kalimah kufur. Allah kata orang-orang yang mengucapkan kufur, dia akan kufur. Namun Allah kata illa, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu, sedangkan hatinya mutmainnun bil iman, hatinya yakin dan tenang dengan iman. Jadi dalam kes orang-orang yang murtad dan sebagainya, mereka murtad keluar dari Islam, kecuali orang-orang yang dipaksa. Dia terpaksa mengungkapkan kalimah kufur tapi hatinya iman. Jadi Allah kata qalbuhu, hatinya mutmainnun bil iman, hatinya tenang dengan iman. Artinya iman adalah apa yang terletak dalam hati. Saya serahkan tuan-tuan jawab. Kata hujah jumhur benar. Sekarang tolong jawab apa yang dikemukakan oleh pandangan kelompok pengikut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tak apa, hari ni hari dengan syarat siapa datang minggu ni, datang minggu depan. Jawapan dia minggu depan. Kita baca dulu, fahamkan dulu idea yang dibentangkan oleh Abu Hanifah dan juga pengikut-pengikut beliau rahimahumullah.
Okey. Menunjukkan bahawa tempat iman adalah di hati, bukannya di lidah. Serta sekiranya iman merupakan gabungan antara hati dan lidah, nescaya ia akan hilang apabila juzuknya hilang. Begitu juga amalan telah diatofkan. Okey, ini dah hujah yang kedua. Jadi selesai kata tempat iman adalah hati. Jadi ada dua hujah lah. Satu yang kata gabungan sebab nak gabungkan antara dalil wajibkan kalimah syahadah. Satu lagi kata cukup dalam hati. Dan di sini kedua-dua kumpulan ni adalah kumpulan yang berpegang teguh dengan pandangan Imam Abu Hanifah dengan ta'rif bahasanya. Antaranya Al-Maturidiyah termasuk sekali. Al-Maturidiyah yang hanya terhadkan pada hati. Terhadkan hati tanpa syaratkan tidak dimasukkan lisan. Dan kelompok yang berhujah dengan ayat-ayat ni dengan kaedah begini, kedua-dua kelompok berhujah dengan cara demikian. Okey, ini satu hujah dari segi bahasa. Jawab macam mana minggu depan. Tengok ini. Jam ke berapa kita sekarang? Okey, lagi 8 minit. Memang kena minggu depan. Memang perlu pada minggu depan. Oleh itu, berapa orang hadir ni, kita tengok muka siap-siap, ambil gambar. Sebab apa? Jangan tergantung. Kena datang minggu depan. Okey, yang kat sini lah kita boleh nampak. Yang online pun kena juga hadir minggu depan. Gurau-gurau, tak tahu nak iklan macam mana. Seorang datang kuliah, macam ni lah iklannya. Okey, ni hujah pertama. Hujah kedua yang kemukakan kata, begitu juga, itu hujah yang kedua. Boleh tak nombor satu? Tadi gariskan iman dari segi bahasa. Itu hujah pertama. Hujah kedua ni kata, begitu juga amalan telah diatofkan terhadap iman. Gariskan kalimah amalan telah diatofkan terhadap iman. Ini jadikan nombor dua. Dalam ayat Quran banyak illal ladzina amanu wa amilus solihat. Walladzina amanu wa amilus solihat. Banyak kalimah amanu kemudian ada waw. Waw tu artinya dan. Dan iaitu ataf artinya beriman dan beramal soleh. Jadi kalimah ataf waw itu artinya dan, maksudnya dua kalimah aman dalam ayat Quranul Karim sering diatafkan atau mengikuti disebutkan selepas kalimah iman. Kalau disebutkan begitu artinya apa? Iman dan amal ni dua benda yang berbeza. Contoh kita kata hari ini kameraman kita 2 orang. Kameraman kita yang ada 2 orang. Abu Talhah dan Syahir. Dan kalimah dan juga bahawa 2. Abu Talhah lain, Syahir lain. Betul? Kita namanya ataf, mughayarah. Okey. Dan ataf membawa makna berlainan, iaitu buat kurungan tulis kalimah mughayarah. Mughayarah. Ataf melazimkan berlakunya mughayarah. Mughayarah artinya 2 perkara yang berbeza. Mim, ghin, alif, ya, ra, ta marbutah. Mughayarah. Maknanya ini kaedah antara kaedah usul fiqh dibincangkan dalam bahasa. Jadi kalau kata jumpa dan di tengah-tengah 2 benda sebutkan dan kecuali dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman lain, beramal soleh lain, artinya 2 perkara yang berbeza. Ini hujah yang kedua. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 25. Dan di tempat-tempat lain dalam Al-Quran Al-Karim banyak sangatlah, banyak sangat yang ada kalimah amanu wa amilus solihat. Dalil-dalil di atas telah dibangkang dengan mengatakan bahawa iman menurut bahasa merupakan ungkapan bagi tasdik, iaitu dengan tidak bersetuju iman sama sekali, tidak bersetuju iman sama makna dengan tasdik. Okey. Oh, jadi Al-Imam Ibn Ais tu bantah. Sekarang ada 2. Dua hujah dikemukakan dan terus
diselesaikan oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah. Imam Ibn Abil Is, kita tengok Masya Allah, beliau sebelum ni pertahankan Abu Hanifah. Supaya apa? Supaya jangan ada orang dengan lancang mengeluarkan Abu Hanifah daripada ahli sunnah atau dengan mudah menyerang pribadi beliau. Beliau pertahankan habis-habisan. Tapi dalam bab ilmiah, ketika ini beliau tolak balik pandangan ini dengan hujah-hujah ilmiah. Sekarang ada dua hujah yang telah dikemukakan. Kata beliau, jawapan ringkas. Okey. Dalil-dalil di atas telah dibangkang. Itu dijawab dengan mengatakan, itu dengan hujah bahawa iman menurut bahasa merupakan ungkapan bagi tasdik. Itu yang didakwa iman artinya adalah tasdik. Iman artinya percaya. Kurungan, dengan tidak bersetuju iman sama makna dengan tasdik. Saya tak tahu sebenarnya bentuk bahasa Arabnya macam mana, atau kita tengok pada teks bahasa Arab. Tak apalah, ini kita teruskan dulu, fahamkan dulu. Katakanlah ini benar di satu tempat. Tapi mengapa kamu katakan kedua-duanya ini memang mempunyai makna yang sama secara mutlak? Okey, kata Imam Ibn Abil Is, katalah betul memang makna iman, beriman itu artinya sebagai setengah tempat maknanya percaya. Tapi bukan berarti semua tempat bila sebut iman artinya percaya. Tak. Memang iman sebagai kata beriman kadang-kadang maknanya percaya, macam mana yang kamu bawa, hujah yang kalian bawa. Tapi tak semua tempat. Tak boleh kata secara mutlak. Dia ada tempat bermakna tasdiq, percaya. Ada setengah tempat tidak bermakna tasdiq. Begitu juga ada bangkangan terhadap dakwaan mengatakan Islam dan iman sama erti. Ini untuk hujah yang kedua. Hujah pertama kata dari segi bahasa. Dia kata dari segi bahasa, kejap lagi saya akan kemukakan. Saya kata dari segi bahasa kalian dakwa bahawa dari segi bahasa artinya tasdik dan tak ada khilaf ataupun ijma'. Ini dakwaan yang silap. Ada makna iman yang bukan bermakna membenarkan. Sama juga kufur bukan bererti mengingkari. Contohnya, ini saya tambah, bukan tambah, akan ada nanti. Orang kafir, adakah mesti dia ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Rasul? Mana hati dia tolak? Tak. Ada orang hati terima tapi perbuatan ditolak. Seperti Abu Talib, hati dia percaya Nabi ini sebagai seorang Rasul, tapi perbuatan dia menolak, dia tak ikrar. Adakah dia kira beriman? Tak. Fir'aun percaya tak? Percaya tentang Nabi Musa. Hati dia percaya, akur. Allah yang beritahu. Wajahadu biha wastaiqanat biha anfusuhum zulman wa uluwa. Hati mereka lawan, tapi hati mereka yakin. Sebab apa? Sebab zalim dan juga nak angkat diri, nak merasa tinggi, nak rasa hebat. Ya, angkat diri. Jadi kalau kata begitu, jadi setengah tempat ya maknanya percaya. Setengah tempat tidak. Sama je kufur. Setengah tempat kufur kerana ingkar dengan tak percaya, tolak. Ada juga orang jadi kafir bukan sebab tolak. Dia yakin, percaya, tapi dia sebabkan benda lain. Ada orang yakin dengan kebenaran, tapi kata, aku tahu kau betul, tapi aku nak jadi musuh kau. Ada tak orang itu? Saya percaya dengan Nabi Muhammad SAW, tapi saya memilih untuk jadi wali'anzubillah. Saya nak lawan agama Islam. Kafir tak kafir dia? Kafir juga. Jadi kufur bukan terhad dalam hati saya. Hujah-hujah akan dibincangkan nanti, lebih detail. Jadi kata Imam Ibn Abil Is, begitu juga itu hujah pertama berkaitan dengan bahasa. Yang kedua, begitu juga ada bangkangan terhadap dakwaan mengatakan Islam dan iman sama. Begitu juga ada bangkangan terhadap dakwaan mengatakan Islam dan iman sama erti. Ataupun sebenarnya bukan sama erti ni. Mana berbeza. Sebab amanu wa amil salihat. Kita teruskan dulu. Antara bukti yang menunjukkan bahawa kedua-dua perkataan ini tidak sama erti. Maksudnya tidak sama erti. Bukan sama erti. Boleh betulkan situ. Tidak sama erti.
begitu juga ada bangkangan terhadap dakwaan mengatakan Islam dan iman sama erti. Antara bukti yang menunjukkan kedua-dua perkataan ini tidak sama erti ialah apabila seseorang percaya kepada orang yang memberitahu sesuatu, maka orang ini akan dikatakan telah mentasdikkannya. Tapi tidak dikatakan ia telah beriman dengannya. Sebaliknya akan dikatakan amana lahu. Okey, bukan amanahu, amana lahu. Sambung minggu depan. Nak terangkan dia jadi dari segi bahasa. Dari segi bahasa, amana lahu, amanahu, amana bihi, sebagainya. Ini perbincangan memang sebab apa? Nak tolak bab bahasa ni. Bab bahasa dan bab sebagainya perlu kepada perbincangan yang khusus, yang lebih detail lagi. Jadi dalam nak jawab balik dari segi bahasa, kena bawakan hujah bahasa. Dan dari segi makna, sebab tu saya susunan kat sini pun tak tersusun, dan itu kritikan terhadap kitab ini, kitab Ibn Abi Zaid rahimahullah. Beliau ada sikit setengah tempat tu macam tak susun. Beliau kejap masuk tajuk ni, kejap masuk tajuk tu, tapi dia fahamilah, siapa yang baca faham. Cuma kritikan-kritikan itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada nilai ilmu yang ada dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan minggu depan kita baca balik jawapan ulama Islam secara umumnya, jumhur terhadap pandangan dan hujah pengikut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Okey. Kita buka pada soalan insya-Allah. Sampai sini, ya, minggu depan kita ambil balik, begitu juga dengan bangkang, ataupun kita ambil daripada atas lah. Daripada dalil-dalil di atas dibangkang. Daripada situ insya-Allah. Okey, dia tidak okey, soalan surah Yusuf macam mana nak mereka relatekan dengan tidak percaya. Mereka tidak bincang masalah tafsir. Okay, sekarang mereka bincang masalah bahasa. Allah menggunakan kalimah mukmin. Mukmin kan maknanya orang beriman. Kat sini Allah menukilkan kata-kata saudara Yusuf kepada ayahnya. Wa ma anta bimu'minin lana. Confirm, sudah pasti kamu tak percaya dengan kami. Artinya mukmin tu percayalah. Menggunakan kalimah mukmin. Sebab kita bincangkan tentang iman. Orang yang beriman adalah orang mukmin. Okay, jadi mereka sekarang ni menggunakan ayat ini untuk berhujah dari segi penggunaan kalimah mukmin dalam mengertikan makna percaya. Dan mereka kata iman tu adalah berkaitan dengan kepercayaan. Dan kita pun sampai sekarang kata iman itu kepercayaan. Cuma adakah terhad itu sahaja, atau ada syarat-syarat yang lain, ataupun ada tambahan lain menurut uruf syarak. Sebab tu mazhab Abu Hanifah dan juga pengikut beliau fokus kepada bahasa. Mazhab lain kata kami ada dua hujah lah. Ada yang tolak hujah yang dibawa. Ada kata kami terima hujah, tapi kami tambahkan lagi dengan ayat Quran yang tambahkan benda lain lagi dalam takrif iman. Kita akan bincangkan insya-Allah. Hari ini berapa bulan? 31 ya? 1/11 ya? Okey. 1. Okey, insya-Allah. Ada soalan lain insya-Allah? Kalau ada soalan kat Facebook pun boleh tolong kalau ada lah. Tadi live. Ada? Tak ada, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Soalan kedai makan boleh. Banyak lagi boleh. Jom. Okey. Kalau tak ada, kita tutup sekadar ini dulu insya-Allah. Semoga Allah jadikan majlis kita majlis yang diberkati. Semoga hari-hari kita akan menambahkan iman kita, tambahkan amal kita, tambahkan ilmu. Allah akan menambahkan ilmu kita di sisi Allah. Dan kita, bila iman kita bertambah, ilmu bertambah, amal bertambah, akan menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekadar ini sahaja. Semoga Allah terima amalan kita dan masukkan ke syurganya. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.